Masa ni kalau tak ikut cakap doktor, inilah kata iritasi pada perut, iaitu tidak selesa, kembung, rasa perut buncit, rasa luka, luka, ulcer dan juga pendarahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik yang bertajuk ubat tahan sakit ataupun analgesic. Kalau kita dengar lah, selalu orang cakap kan, kalau kita makan ubat tahan sakit tu kan menyebabkan perut berlubang lah. Kalau kita makan ubat tahan sakit tu menyebabkan kerosakan buah pinggang lah. Dan satu lagi yang selalu orang nak cakap, kalau you makan ubat tahan sakit kan, ubat tu kekal dalam badan tu lama sangat. So, nak kita kupaskan satu persatu? Jom kita selami bersama. Sebelum kita mendalami apakah itu ubat tahan sakit, mari kita tengok apakah itu definisi kesakitan. Definisi ataupun kita kenali sebagai pengertian, maksud kesakitan. Kesakitan merupakan satu penderitaan atau ketidakseleksaan fizikal yang diakibatkan oleh, mungkin disebabkan oleh penyakit ataupun sebarang kecederaan atau kemalangan. So keadaan inilah yang akan menyebabkan, akan mengganggu aktiviti harian kita, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. So kita tanya lagi, bagaimana kesakitan terjadi pula kan? Okey, kesakitan merupakan satu tanda lah atau simptom, iaitu gejala yang dialami oleh pesakit. So rasa sakit tu kalau kita habaq ataupun satu warning lah, amaran. Okey, badan habaq kata satu amaran untuk memaklumkan bahawa terdapat sesuatu yang tak normal lah berlaku pada tubuh badan kita. Sebagai contoh, kalau kita terkena air panas, kita akan rasa apa? Kita akan rasa pedih, kita akan rasa sakit sebab dah melecur dah tangan kan. So kita dapat kategorikan jenis kesakitan dua jenis, iaitu sakit akut dan juga sakit kronik. So jom kita tengok apa itu sakit akut. Sakit akut merupakan kesakitan yang orang kata apa? Jadi tiba-tiba tau, tapi dia dalam tempoh yang singkat saja. So dan jadi punca kesakitan adalah jelas. Sebagai contoh macam saya cakap tadi itulah, melecur kan, kena air panas, duduk tengah-tengah jogging, berdepak, jatuh, terseliur dan juga segugut. Manakala sakit kronik tu, sakit kronik dia jangka masa dia lama. Lebih daripada 3 bulan. So dia duduk ulang sakit sikit kan, perlahan-lahan, lama-lama serius. Contoh apa pula? Sakit belakang, sakit kepala, sakit berpunca daripada kanser, sakit yang berlarutan selepas pembedahan, dan yang akhir sekali mungkin sakit seperti sakit saraf. So kita tengok satu persatu, apakah tanda-tanda kesakitan seperti kejang, sengal, pedih, rasa menyucuk, rasa ngilu lah, rasa kebal, yang lengah-lengah tu kat bahu tu rasa sakit. Macam itulah contoh-contohnya. Kesan daripada kesakitan pula, kita rasa lemah, tak cukup tidur, tak selesa, tak lalu makan, nak berjalan pun terbatas kan. Lama-lama kita nak marah lah, berlaku perubahan sikap dan dia akan mengganggu gaya hidup kita. Nampaklah satu-satu. So kesan daripada kesakitan, pesakit perlu mendapatkan rawatan lah. Kalau rawatan sekiranya mengalami kesakitan yang berpanjangan kan, so kita perlukan dapatkan rawatan. Pengambilan ubat tahan sakit yang tidak terkawal, maksudnya tak terkawal ni kan, sakit sikit nak makan, sakit sikit je nak makan. So lama-lama kita duduk bergantung dekat ubat tu, lama-lama kita rasa macam addicted tu, macam ketagih. Okey, jom kita tengok apakah jenis ubat tahan sakit. Jenis-jenis ubat tahan sakit diberi dua kategori, iaitu bukan psikotropik dengan psikotropik. Bukan psikotropik dikenali sebagai ubat tahan sakit yang ringan lah. So kita nak, kalau sakit ke apa, kita boleh dapatkan ubat tersebut kat mana? Dekat kedai farmasi tanpa memerlukan preskripsi. Preskripsi tu atau ketah ubat tu lah. Lepas tu contohnya seperti apa? Seperti Panadol dan juga Voltaren. Manakala psikotropik pula adalah ubat-ubat yang dikawal melalui akta racun 1952 yang merupakan senarai racun jadual ketiga, iaitu bahan-bahan psikotropik. Yang ni kena kertas ubat atau kita panggil sebagai preskripsi. So doktor tulis, baru boleh bawa preskripsi tu pergi farmasi, baru boleh dapatkan ubat tu. Biasanya yang digunakan adalah untuk rawatan sakit kronik seperti Tramal dan juga Oxycontin. Okey, dah tengok dah jenis-jenis ubat tahan sakit. Kita tengok masa pengambilan. Masa pengambilan ubat yang betul iaitu 1 kali sehari setiap 24 jam lah. Kalau 8 pagi hari ni, 8 pagi esok pada waktu yang sama. 2 kali sehari iaitu setiap 12 jam, iaitu 8 pagi dengan 8 malam. Dan 3 kali sehari iaitu setiap 8 jam. Contohnya 6 pagi, 2 petang dan juga 10 malam. So masa tu kena betul dan tetap. Macam mana pula waktu pengambilan ubat tahan sakit? Pengambilan waktu ubat tahan sakit boleh diambil sebaik sahaja selepas makan
Sebab ubat-ubat tahan sakit ni kebanyakannya boleh menyebabkan ataupun memberi kesan sampingan pada perut lah. So lepas makan nasi, kita boleh makan ubat tahan sakit. Dan juga bila perlu sahaja. So tempoh pengambilan ubat tahan sakit adalah untuk sakit akut. Kebiasaannya ubat tahan sakit tu kalau kita doktor bagi tu, kita akan guna untuk tempoh yang singkat sahajalah. Contohnya kurang dari seminggu kan. Kalau untuk sakit yang kronik, kronik tu dia lama sikit. Dan juga bersesuaian lah, bergantung kepada tahap kesakitan kita. Dan doktor selalunya akan bagi melebihi daripada seminggu lah. Dia tak sama dengan sakit akut. Yang kita nak bincang ni pasal kesan sampingan ubat tahan sakit. Sekiranya anda semua mengambil ubat tahan sakit dalam tempoh yang lama dan tidak mengikut arahan doktor, anda mungkin akan alami. Masa ni kalau tak ikut cakap doktor, inilah kata iritasi pada perut, iaitu tidak selesa, kembung, rasa perut buncit, rasa luka, ulcer dan juga pendarahan. Selain itu boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Lepas tu kita akan rasa loyo, muntah, cerit-birit, pening dan juga kerosakan hati. Yang tu kalau kita makan ubat tahan sakit tanpa kawalan daripada doktor, ataupun kita suka hati je kita makan. Sebagai langkah berjaga-jaga, kita kena maklumkan kepada doktor sebelum mengambil ubat tahan sakit sekiranya kalau nak makan ubat tahan sakit bukan semudah itu. Kita kena bagi tahu kat doktor sekiranya kalau kita ni hamil atau merancang untuk hamil, sedang menyusukan anak ke, ataupun sedang mengambil ubat cair darah, pernah menghadapi ulcer perut atau pernah dapat ulcer perut dulu. Dan juga kalau kita mempunyai alahan terhadap ubat-ubat tahan sakit. Selain tu kalau kita menghidap penyakit jantung, buah pinggang ataupun hati. Yang tu semua ciri-ciri tadi saya bagi tahu, kena bagi tahu kat doktor kalau kita nak start sebarang ubat tahan sakit. Tips untuk mengurangkan kesan sampingan ubat tahan sakit, yang pertama, dos dan masa pengambilan betul. Maksudnya kalau kita makan 1 biji hari ni pukul 8 pagi, 1 biji lah. Jangan makan lebih. Okey. Yang kedua, tempoh yang betul. Doktor kata makan untuk seminggu, makan seminggu lah, ataupun bergantung kepada ataupun bila perlu. Yang ketiga, bentuk dosage ubat yang sesuai. Contoh ada patch ke, ada ubat tahan sakit makan ke, bancung ayak ke. So setengah ubat tahan sakit juga boleh menyebabkan interaksi dengan ubat-ubat yang diambil. Contohnya kalau kita campur ibuprofen dengan silikopsid, itu kita kena berhati-hatilah dan kita kena maklumkan kepada doktor. Dan ubat tahan sakit juga boleh menyebabkan interaksi. Contoh seperti kalau kita makan Panadol dan ambil bersama alkohol. So banyak yang kita kupaskan pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat memanfaatkan pada anda semua. Sekian, terima kasih.